Kereta ni ada dua jenis timing, iaitu timing belt dan juga timing chain. Kedua-dua jenis timing ni sebenarnya mempunyai perbezaan lah yang kita perlu tahu untuk mengelakkan kerosakan lebih, untuk mengelakkan kos kita keluar lebih banyak. Jadi sini aku nak berkongsi lah sedikit mengenai apa yang aku faham mengenai kedua-dua perbezaan antara timing belt dan juga timing chain. Okey, untuk timing chain. Timing chain ni dia tidak seperti timing belt. Aku faham dia sejenis rantai. Dia tak perlu tukar selagi dia tak ada mengeluarkan bunyi. Bunyinya maksud aku rantai ni adalah besi. Besi ni bila dikerat dia akan berbunyi. Timing chain ni sebenarnya dia boleh bertahan. Kalau di board meter tu kita ada mileage kan, dia boleh bertahan sehingga 400,000 km dengan syarat selagi kita menukar minyak enjin ataupun minyak silinder itu mengikut jadual ketetapan yang ditentukan oleh workshop dan juga prosedur otomotif tu sendiri, insya-Allah timing chain tu akan berada dalam keadaan baik, malah dia akan boleh pergi lebih jauh, dia akan boleh diguna pakai lebih jauh sebenarnya sehingga 600,000 700,000 km. Jadi timing chain ni adalah salah satu komponen yang berada di dalam enjin. Selagi minyak itu bersih, selagi minyak itu kita menukar setiap tu, selagi tu timing chain ni akan berada dalam keadaan baik. Berbeza pula dengan timing belt. Kebiasaannya timing belt ni ianya perlu ditukar dalam 90,000 km atau 100,000 km mileage di board meter ataupun yang mana kita record. Kebiasaannya apabila kita pergi ke workshop untuk servis minyak enjin ataupun kita pernah tukar timing belt, dia akan record kilometer yang terakhir, dia akan record dan satu stiker dia akan tampal di cermin mengikut kualiti timing belt. Jika timing belt itu original yang kita tukar, ikut spesifikasi dia dan juga mengikut tetapan otomotif 90,000 km hingga 100,000 km baru ditukar yang baru, kerana kos menggantikan timing belt ni agak mahal. Contoh, menggantikan timing belt Pro 2 Viva adalah lebih murah daripada menggantikan timing belt Proton Wira. Dan satu keburukan timing belt ni sebenarnya, kebiasaannya jika timing belt ni sebenarnya dia tak ada warning, dia tak ada amaran yang untuk dia putus, dia boleh putus bila-bila masa. Itu yang bahaya jika kita tak alert dengan kilometer ataupun tak merekodkan setiap perjalanan kilometer kita selepas menggantikan minyak enjin dan juga selepas menggantikan timing belt. Kita harus record supaya kita boleh kira balik 90,000 ke depan untuk menggantikan timing belt yang seterusnya. Ada sesetengah enjin dia akan mengeluarkan bunyi dan macam mana kita nak tahu bunyi itu datang daripada timing belt? Hidupkan enjin, buka bonet, sebenarnya buka cover timing belt, ambil sedikit air, jirus dalam keadaan timing belt tu berpusing, jirus sedikit air. Kat situ kita boleh tahu kalau bunyi itu datangnya daripada timing belt tu. Apabila kita jirus air, bunyinya akan hilang. Itu tandanya timing belt tu patut diganti. Jadi untuk mengelakkan kerosakan yang lebih lagi lah. Tapi ada beberapa model kereta sebenarnya spek untuk menukar timing belt berlainan sebenarnya. Ada juga cadangan untuk mudah faham lah. Cadangan daripada spesialis automotif. Sedikit pengalaman daripada aku, seharusnya kita tukar lah timing belt tu di antara 60,000 hingga 100,000 km. Maksud aku kat sini, apabila korang dah pernah tukar timing belt, selepas itu korang akan catat, korang akan remark kilometer selepas itu, korang kira lah di antara 60,000 ke hingga 100,000 km perjalanan kereta korang tu, korang tukarlah timing belt tu. Sebenarnya itu yang lebih baik. Jadi itu sajalah sedikit pengkongsian, harap bermanfaat lah pada korang semua.